Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluh wa ilayhi turja'ul amru kulluh. Iftah alayna fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Iftah alayna fathan qariba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama sekali lagi di dalam pengajian kita, pengajian mingguan di dalam PKP ni, yang mana kita buat secara online di dalam Facebook, dalam private Facebook. InsyaAllah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada pagi ni kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab Risalatul Bahjatil Mardiyah, pada menyatakan keuzuran makmum ketinggalan daripada imamnya 3 rukun yang panjang. InsyaAllah pagi ni kita sambung lagi, lebih kurang ada 2 bait lagi, kita ada 2 bait syair. Kemudian kitab kita ni jangkakan kalau tak ada permasalahan banyak, minggu depan insyaAllah habislah. Oh, tak ada suara ke? Hello? Tak ada suara. Kalau tak ada suara bagi tahu, tolong bagi tahu jemaah. Ada suara ke? Ada suara ke? Baik. Ada Ustaz, alhamdulillah. Baik, insyaAllah seperti biasa kita akan sambung lagi pengajian kita, kitab Al-Bahjatu Al-Mardiyah, karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, yang mana perbincangan kita ni dah masuk di dalam pertengahan, dah lebih kurang tengah dah, mungkin tak lama lagi habis insyaAllah. Ala kulli hal, kita nak faham apa yang kita belajar tentang hukum muafiq masbuk. Dia kena dalam semayang ni, yang pentingnya permasalahan kita dalam semayang, apabila seseorang yang semayang berjemaah, dia kena tahu bab hukum muafiq dan masbuk. Kemudian yang kedua, dia kena tahu tentang
hukum-hukum semayang berjemaah dan juga dia kena tahu cara-cara semayang berjemaah. Itu insya-Allah kalau kita habis kitab ni, saya dah pasang niat dalam hati tu nak sambung lagi pengajian kitab pedoman solat jemaah. Nanti saya akan bagi tahulah. Baik. Jadi kita akan mulakan pengajian kita insya-Allah. Tolong fokus insya-Allah. Tolong fokus. Sebabnya permasalahan ini berkaitan dengan semayang kita. Tolong fokus permasalahan ni, sebab ni bukan ada sijil, bukan kerana apa, bukan kerana nak pandai, tapi kerana kita nak beramal di dalam semayang jemaah kita. Kita nak semayang jemaah kita dapat 27 ganda. Jadi bila kita nak dapat semayang 27 ganda tu bukan semudah yang kita fikir. Angkat takbir, terus ikut imam. Apa imam buat kita terus ikut je. Tak, bukan begitu. Bukan senang 27 ni. Nak dapat penuh tu. Jadi kita kena tahu hukum di sini. Hukum di sini kita untuk amalkan dalam semayang jemaah kita. Tiap-tiap kali bila semayang jemaah tak lepas daripada kita dua perkara ni. Sama ada muafid, sama ada masbuk. Baik, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat 5 dalam kitab Jawi. Muka surat 5 dalam kitab Jawi pada yang atas sekali. Baik, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kemudian menyebut nazim masalah yang ke-8, iaitu masalah yang ketiga daripada masalah yang ada khilaf padanya dengan katanya. Jadi pengarang kitab kita dia nak hurai pula pada masalah yang ke-8. Jadi pada masalah yang ke-8 iaitu masalah yang ketiga daripada masalah yang ada khilaf. Jadi masalah yang ada khilaf kesemuanya ada 3 masalah. Ni masalah yang ketiga kata dia daripada masalah yang ada khilaf padanya pada masalah yang ke-8 tu dengan katanya. Ini apa yang maksud kata yang dikenaki dengan ketiga itu, iaitu masalah yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Jadi masalah yang ke-6 dulu mana? Masalah yang ke-6 dulu, kalau kita tengok dulu pada bait yang sebelum ini. Mana ma fi tasyahudin aw ikhtalat alaihi takbirul imam man dhabat. Situ. Dalam syair tu. Mana ma fi tasyahudin aw ikhtalat alaihi takbirul imami man dhabat. Jadi dalam syair tu sesiapa yang jenera yang tidur di dalam tasyahud akhir ataupun dia keliru. Yang dulu. Wajiblah atasnya mengirakan takbir imam sekadar yang dia dapat menghalusi dia. Maksudnya apa? Jadi masalah yang dulu ni apa? Dia jadi yang akan datang dia ada 3 semua masalah. Masalah yang khilaf yang dulu kita kena ingat. Yang pertama apa? Tu yang dulu. Masalah makmum itu dia tidur pada ketika tasyahud awal. Tu yang pertama. Yang kedua, makmum keliru. Apa keliru? Dia salah dengar. Dia tersalah dengar imam takbiratul ihram. Contoh, imam tu dia takbiratul ihram
nak rokok, dia salah dengar kata imam tu nak berdiri. Jadi salah dengar. Ni kebanyakan berlaku pada orang perempuan lah. Pada muslimat, pada muslimat tu selalu berlaku lah masalah tu. Jadi apa yang kita perlu buat? Di sana ada khilaf. Ada khilaf. Apa khilaf? Yang pertamanya, mengikut perkataan Imam Romli, dikatakan orang itu orang muwafiq. Dikatakan orang itu orang muwafiq. Apa orang muwafiq? Maksudnya orang itu, kata Imam Syihab Romli, dia dikatakan seperti orang muwafiq, yakni dimaafkan. Dia ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Jadi bila sebut dimaafkan, bila imam tu dah rukuk, jadi dia baru nak bangun sebab dia salah dengar. Ataupun dia tertidur. Tak apa, dua-dua soalan tu sama je jawapannya. Tertidur ke, tiba-tiba dia tersedar tu, terjaga tu, tengok imam dah rukuk. Imam takbir lah. Kita kata imam takbir. Dia pun bangun. Dia tu dikatakan, kalau mengikut pendapat Imam Ramli, dikatakan dia tu orang yang muwafiq. Maksudnya, dia kena menghabiskan baca Fatihah dia, walaupun ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam. Itu masalah dia. Itu kita maklum dah, cerita dah sebelum ni. Begitu juga pada masalah orang yang keliru pada takbiratul ihram daripada imamnya. Jadi imam tu panggil takbir intiqalat. Maksudnya takbir intiqalat, takbir nak memindahkan satu rukun kepada rukun yang lain. Itu terpanggil takbir intiqalat. Habis tu masalah yang dahulu ada khilaf. Kemudian yang jawapan kedua pula mengikut pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kata Syekh Ibn Hajar, dia kata, orang yang tertidur tadi, ataupun orang yang keliru tadi, dikatakan dia tu orang yang masbuk. Dia kata orang masbuk. Sekira-kira macam mana dia kata masbuk? Apabila dia dah tengok, dia dah berdiri, imam dah rokok, dia kena ikut apa yang imam sedang buat. Dia kena ikut imam terus. Wajib dia ikut imam. Kalau dia tak mau ikut imam juga, dia baca nak habiskan baca Fatihah. Tu kena ingat. Permasalahan tu berlaku, dia ingat tu, aku masbuk tak apa aku baca Fatihah juga. Dia kena, kalau dia nak baca Fatihah juga, kalau imam tu dah rokok, imam tu dah bangun. Lepas tu dia bawa rokok. Maka orang makmum tadi tu tak dikira, rakaat dia dilarakan. Apa dilarakan? Rakaat dia tidak dikira. Bila tak dikira, makmum tadi tu selepas imam memberi salam, wajib dia kena tambah 1 rakaat lagi. Sebab apa? Sebab dia dah tak sempat rokok serta bertomakninah sekali dengan imam. Dia tak sempat rokok dan tomakninah sekali dengan imam. Sekurang-kurang tomakninah dengan imam, sekadar bacaan masanya subhanallah. Tu permasalahan yang dahulu. Tu kena ingat tu, yang dulu kita bahas tu. Baik. Hari ni kita masuk pula yang baru pula, bab yang baru. Jadi macam itulah kita. Bila kita tiap-tiap kali belajar, kita ulang sedikit, kita buat ulang kaji sedikit. Nanti insya-Allah bila dah habis kitab ni, kita buat ulang kaji sikit dalam permasalahan fiqh. Saya ada jumpa dalam kitab Arab, ada permasalahan yang tidak disebut dalam kitab ni. Nanti insya-Allah. Atau dua kali masa tu nak ikut ustaz. Saya dah cerita dah minggu lepas. Apabila berlaku khilaf di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli, maka kedua-duanya salah satu kita boleh ikut. Kedua-duanya mu'tamad. Nak ikut Ibn Hajar pun boleh, Imam Ramli pun. Tapi kena tahu hukum lah. Kalau kita ikut Imam Ramli, dikatakan kita tu orang yang muafiq. Bila muafiq tu kita habiskan baca Fatihah lah. Kalau ikut Imam Ramli. Ataupun kalau kita nak ikut Imam Ibn Hajar. Ataupun kita nak ikut Imam Ibn Hajar Al-Haytami, maka kita dikatakan orang yang masbuk. Dia kena tahu hukum dua tu je.
Kalau ada dua khilaf antara Imam Ibn Hajar dengan juga Imam Ramli. Dua ni je bukan khilaf lain. Dia kata, Ustaz, kalau ada khilaf antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki nak ikut mana? Jangan sebut itu. Tu tak kena tu. Tu tak tepat. Yang di antara khilaf dua ni, kalau sebut dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, apabila ada khilaf di antara Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Imam Ramli, maka kita boleh ikut salah satu daripada keduanya. Tu kena ingat kaedah tu. Kalau orang tanya esok, nak ikut Imam Ramli ke Imam Hajar? Aku ikut Imam Hajar. Habis tu Imam Ramli macam mana? Tak, boleh ikut salah satu. Boleh ikut salah satu. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita, dikatakan ulama' mutaakhirin itu yang berlaku khilaf, iaitu di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Imam Ramli. Dua tu je. Dalam mazhab Syafi'i kita dua tu je. Sebab tu kitab-kitab beliau, kita tengok mereka tu banyak. Contoh kalau dalam kitab Imam Ramli, dia ada satu khas kitab dia, yang mana kitab Sittin Mas'alah. Kalau kitab Imam Ibn Hajar, ada satu kitab nipis, kecil juga. Dia panggil kitab Allah Syekh Ahmad, Minhajul Talibin pula dah. Ini kitab apa? Minhajul Qawim. Kitab Minhajul Qawim. Itu kitab yang basic. Bukan basic sangat tapi nak kata payah juga kitab dia. Sittin Mas'alah bagi kitab Imam Ramli, Minhajul Qawim bagi Imam Ibn Hajar. Tapi ada pun kitab yang besar. Seperti kalau Imam Ibn Hajar, kitab dia nama kitab Tuhfatul Muhtaj. Macam kitab ni. Nampak dia sebut. Kadang-kadang sebut dalam kitab Tuhfah. Apa Tuhfah? Iaitu Tuhfatul Muhtaj bagi karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Adapun bagi Imam Ramli juga, kitab dia yang besar juga, nama dia kitab Nihayatul Muhtaj. Sebab tu dia dua khilaf, dua orang ni. Dia dua orang hebat sakan. Dua-dua dia hebat. Dua-dua ni saling berkenal-kenalan juga dulu. Dia sezaman. Dia sezaman. Kalau Imam Ibn Hajar, kalau dia kata Imam Ibn Hajar ni, ni cerita pasal isteri lah. Saya pernah cerita dulu. Imam Ibn Hajar, isteri dia ni jenis orang, kalau orang tanya panggil makar. Makar ni maksudnya jenis orang pakai perhiasan, pakai gelang emas apa semua. Kalau Imam Ibn Hajar tu, dia kalau ziarah Imam Ramli tu, dia berborak tu lama sembang. Dia cerita pasal khilaf. Tapi ada pun kalau isteri sama isteri, kalau Imam Ramli ni, kalau orang tengok dia punya isteri bagi Imam Ramli ni, dia punya pakaian zuhud lah. Orang kata zuhud. Maksudnya tak ada emas, tak ada apa. Itulah. Diceritakan ada satu hari tu, apabila Imam Ibn Hajar dan isteri dia datang ke rumah Imam Ramli, kemudian Imam Ramli ni, cerita dia, Imam Ramli ni, isteri Imam Ramli ni macam tergugat sedikit. Maklumlah orang perempuan kalau ni, dia tergugat sikit, dia tengok Allah. Dia kata Ibn Hajar beli, dia kata angkat isteri dia emas semua ada. Orang kata berjanguk lah. Berjanguk. Si Tok Guru yang aku ni tak ada apa pun. Tergugat mai sekali tu, tergugat hati dia. Lepas habis balik-balik tu, isteri Imam Ramli dia mengadu kat Imam Ramli. Dia kata tapi dia kata bang, dia kata kalau orang tanya dengan abang, kata dia kata nampak tu isteri Imam Ibn Hajar tu duk pakai emas banyak, dia kata kita ni seorat emas pun tak ada. Tu dia. Imam Ramli duk relax dia tu, dia orang zuhud, dia tak cakap banyak. Duk bulan-bulan duk cakap kat Imam Ramli. Imam Ramli kata, mu nak emas sungguh ke? Dia kata. Imam Ramli kata, nak emas sungguh ke? Kalau nak emas sungguh, dia kata, dekat belakang rumah kita tu ada telaga yang tak digunakan. Orang kata telaga tu tak ada air lah. Air tak ada. Pergi kat telaga belakang tu, air tak ada. Pergi kat belakang telaga tu, kalau mu nak emas, saat lagi aku nak bagi. Dia kata.
Lepas tu Imam Romli karomah dia ni, tiba-tiba lepas tu, orang rumah dia beritahu kat belakang rumah, Allah banyak mah. Banyak mah dia kata. Dia tengok, uish, rumah banyak ni. Janggut tapi tak tahu masuk janggut ni macam berhias. Cantik lah. Dia tengok rumah banyak. Banyak dekat belakang tu. Yang isteri bagi Imam Romli ni, dia tengok, oh, rumah banyaknya dekat telaga belakang tu lah. Perigi tu. Kemudian dia kata, lepas tu dia tengok fikir-fikir, banyak rumah aku ni. Lepas tu Imam Romli tanya dekat isteri ni. Dia kata, mu nak kat abang ke nak emas tu, dia kata. Dia kata, nak kat abang ke nak emas tu, dia kata. Tak apalah kita. Telaga buruk dia panggil. Telaga buta. Orang Melaka panggil telaga buta. Jadi dia bagi tanya soalan, Imam Romli tanya. Dia kata, mu nak kat abang ke mu nak kat emas, dia kata. Jadi, lepas tu, bini dia jawab, tak apalah nak kat abang lah. Emas tu bila boleh dapat? Imam Romli, kita maklum karamah Allah Ta'ala bagi pada dia. Dia nak apa sekelip mata boleh dapat. Dia tak mau emas lah. Bini dia tak apa lah. Tak pakai surat emas pun tak apa. Tak apa, tak pakai emas pun tak apa lah. Sebab apa? Dia tahu tok laki dia, suami dia tu apa? Tok wali. Allah Ta'ala, kalau dia nak sangat, dia nak bagi ambil Kata, mu nak kat aku, mu nak kat emas. Dia macam tu. Kalau mu nak emas, ambil harta lah. Ambil belaka lah dekat telaga tu. So, ambil semua. Ambil semua emas kat belakang tu. Tapi dia tak nak. Dia kata nak cek kan. Dia nak ke cek abang dia. Tu cerita dia. Nak cerita Imam Romli. Dia Imam Romli orang hebat. Orang sakan juga. Imam Romli, Imam Ibn Hajar sama sakan. Dia tu, walaupun dia ikhtilaf dua pun, tapi dua-dua kita boleh pakai salah satu. Tu kena ingat. Tu permasalahan dalam bab fiqh. Apabila ada khilaf, apabila ada perselisihan di antara Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Imam Syihabur Ramli, maka kita boleh pilih salah satu daripada keduanya. Itu dia. Habis itu. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita muktamad kedua-duanya. Tak ada masalah. Kalau di Mesir, kebanyakan mereka menggunakan banyak daripada perkataan Imam Ramli. Di Mesir. Tempat kita ni Imam Romli pun ada, Imam Ibn Hajar pun ada. Tapi kebanyakan kita, kalau belah kita ni, kebanyakan dulu asal-usulnya banyak orang Yaman berhijrah ke sini, kebanyakan kita banyak pegangan pada Imam Ibn Hajar lah. Imam Ibn Hajar. Sebab orang zaman dulu tu banyak yang sebar ke sini daripada Yaman. Habis itu. Baik. Kita tengok syair seterus insya-Allah. Ini yang kedua, ada khilaf juga antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Nazim kata bunyi lagu mana? Kadalladhi yukammilu tashahuda ba'da imamin qama minhu qasidah. Batu syair seterusnya, wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takun bighafili. Tu dia. Habis itu dua syair ni terakhir. Ustaz, bagaimana jika makmum itu tahu boleh tertinggal 3 rukun panjang jika terlewat dari imam, tapi tak tahu tentang dua khilaf ulama itu? Sebab dia pernah itu kuliah tentang perkara itu. Maksudnya, bagaimana jika makmum itu tahu boleh tertinggal 3 rukun panjang? Ini kan kita tahu dah tadi kita cerita. Dia kena tahu, dia pilih salah satu, nak pilih dua-dua mana boleh. Nak dua pilih macam mana? Bila dah kata dia tu orang muafiq, maksudnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Kalau dia kata nak ikut Imam Ramli, ikut Imam Ibn Hajar, maka dia orang masbuk. Bila orang masbuk, kita tahu dah apa hukum masbuk. Orang yang masbuk, dia tidak sempat menghabiskan masanya membaca Fatihah pada ketika imam berdiri. Bila tak habis masa, dia bila imam dah rukuk, dia wajib kena ikut imam. Kalau tak ikut imam juga, jangan sampai lebih daripada rukun. Sebab rakaat ni dilarangkan. Rakaat dia dilarangkan.
Ya, ya, tu apa, apa, Zunina. Ya, betul. Itu antaranya lah, ulama dulu. Jadi yang tadi itu, jadi maksudnya kita kena pilih, maksudnya kalau kita tahu orang kita orang munafik, kita kata kita nak pilih munafik waktu kita tersalah dengar tu. Orang perempuan lah, salah dengar tu, aku pilih orang munafik. Jadi kita habiskan baca Fatihah. Tapi dimaafkan, tapi kita tengoklah imam tu jangan sampai lebih daripada 3 rukun yang panjang. Kita dah belajar sebelum ni. Kalau imam tu dah naik sampai rukun panjang yang keempat, dah naik pada rakaat yang lain, dah berdiri dah, kita tak habis baca Fatihah lagi. Tak ada niat apa-apa, maka batal semayang kita. Tak boleh lah macam tu. Habislah, batal semayang kita. Tak boleh. Dia nak tak nak, dia kena habiskan. Kalau tak habis, kita ikut imam apa yang imam sedang buat. Kalau imam tengah sujud kedua tu, terus ikut imam. Apa yang imam sedang buat tu, kita terus sujud kedua. Tapi kena ingat, rakaat kita tu dilarakan. Apa dilarakan? Rakaat kita tu tidak dikira. Dia katakan sia-sia. Kan lara. Orang Melayu kan cakap, lara ni perkara lara. Apa? Perkara yang sia-sia. Rakaat apa? Ada rakaat lara. Rakaat yang disia-siakan. Maksudnya apa? Tak dikira. Bila tak dikira, bila imam memberi salam, maka wajib kita kena tambah 1 rakaat lagi. Itu ni cerita dia. Habis itu. Baik. Ni kita nak masuk syair yang kedua. Syair yang kelima. Dia 6 syair semua dalam ni. Kazalladhi yukammilu tashahuda ba'da imamin qama minhu qasida. Jatawazan bahar rojas. Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Dia atau wazan timbangan daripada bahar rojas mustaf'ilun. Dia dalam ilmu arud kawafi dia ada 14 semua. Dia ada 14 bahar timbangan. Kalau kita panggil apa ni, bukan lirik, panggil apa ni, tune. Macam main gitar tu dia ada bunyi tik 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 macam ni atas apa. Arab pun ada juga. Dia ada juga. Dia panggil bahar. Dia panggil bahar. Asal bahar ni laut. Tapi cumanya Imam Syekh Ahmad Al-Firahidi, Syekh Khalil Al-Firahidi, dia panggil Syekh Khalil, guru pada Imam Sibawai. Dia timbang dengan kalam Arab tu apabila dia tengok pada ombak di laut. Dia tengok ombak tu tinggi macam ni, jadi timbangannya tinggi. Dia hukum macam tu sekali ulama. Ilmu arud ni diasaskan oleh Imam Syekh Khalil. Syekh Ahmad Khalil Al-Firahidi nama dia. Guru pada Imam Sibawai. Tok Nahu, Imam Sibawai tu. Tapi guru dia Syekh Ahmad Khalil Al-Firahidi nama dia. Dialah orang pengasas bagi ilmu arud wal qawafi. Baik, tengok. Kata musannif, kata nazim. Ni dia nak bahas. Demikianlah. Kata syarahnya, dia sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, demikianlah orang yang ingin menyempurnakan tasyahud awalnya selepas imam bangun kepada qiyamnya. Kaza ai kaman nama fi tasyahudin aw ikhtalat. Aw ikhtalat fi kauni mukhtalifan. Al-muwafiqu wal masbuq. Al-muwafiqa wal masbuqa. Itu dalam bahasa Arab. Itu dalam bahasa Arab. Jadi seperti itulah. Kalau ni saya nak terjemahkan dengan dia punya syair. Yang bawah tu bukan terjemahannya. Bawah tu dah syarah dah. Demikian itulah, yakni seperti itulah, seperti mereka yang tidur. Dan juga mereka itu yang keliru. Faham? Dan mereka itu yang bersalahan takbir imam pada keadaan menyalahi hukum muafiq dan masbuk. Seperti itu jugalah alladhi yukammilut tasyahuda, orang yang ingin menyempurnakan tasyahud awalnya. Ni maklum. Ni saya berlaku ni. Imam dah naik dah, kita nak habiskan tasyahud awal kita. Ni tengok. Bila tu?
ba'da imamin. Ini selepas pada imam bangun kepada qiyamnya. Ini setelah imam berdiri daripada tasyahud, hal keadaannya berdiri betul. Ini nak cerita masalah ni, apa hukumnya kalau orang tu nak menyempurnakan tasyahud awal dia. Tengok. Kata syarihnya, syarih ni orang yang menerangkan. Berkata orang yang menerangkan, syarih. Kena ingat matan siapa buat? Matan iaitu Syekh Azizi. Syarih ni siapa? Syekh Saleh. Penterjemah dia siapa? Iaitu Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud. Syekh Daud. Kata syarihnya, dan adalah surah masalah ini. Surah ni gambaran. Adalah gambaran masalah ini. Masalah apa ni? Iaitu masalah yang ketiga ni. Ni. Masalah ini yang masalah yang ketiga. Apa dia? Bahawasanya ia makmum duduk ia makmum serta imamnya. Duduk apa? Hal keadaan makmum tadi membaca tasyahud awal. Jadi dia duduk bersama imam. Ni masalah ni nak cerita ni. Dia duduk bersama imam pada ketika dia membaca tasyahud awal. Kemudian maka tatkala berdiri imamnya. Apabila imam nak berdiri dah. Maka tatkala berdiri oleh imamnya, imam bagi makmum tadi. Berdiri itu berdiri daripada tasyahud awal. Jadi imam pun berdirilah daripada tasyahud awal tu. Maka berhenti makmum daripadanya. Apa maksud berhenti? Tulis situ. Ni dobit. Dobit situ. Nanti ingat berhenti apa Ustaz? Bukan imam berhenti. Bukan makmum berhenti. Tengok. Maka berhenti makmum daripadanya daripada tasyahud awal. Tulis. Maka tidak berdiri. Berhenti dengan mana? Tak berdiri. Tak payah kitab Jawi ni. Maka tak berdiri oleh makmum daripadanya daripada tasyahud awal. Maksudnya apa? Dia tak berdiri. Sebab apa? Dia tak berdiri oleh makmum sebab daripada tasyahud awal. Dia duduk lagi. Imam berdiri dah. Dia berhenti maksudnya dia tak berdiri. Dia tak ikut. Dia tak ikut imam. Itu maksud dia. Ni saya suruh dobit. Berhenti dengan mana? Tak berdiri. Dobit situ. Kitab ni jangan kita buat leka, tak tulis jangan. Bila saya suruh dobit tu, dobit lah. Benda penting. Maka berhenti ini, maka tak berdiri. Lepas tu kitab Jawi orang dulu, kitab Jawi ni dia ada keunikan dia. Jangan kita pandang remeh, jangan kita pandang sebelah mata kat dia. Sebab orang kitab Jawi ni yang buat ni siapa dia? Tok Wali. Ulama besar, Syekh Daud. Apabila kita pandang sebelah mata kat dia, kita tengok kita alah kitab ni. Kita cakap itu ataupun kita kata tak payah dobit kitab ni, payah kitab ni, buat apa dobit. Kita terlintas hati gitu lah. Kadang-kadang tak dapat keberkatan kita nak belajar. Keberkatan belajar tu tak dapat kita. Itu salah satu kena ingat. Ni banyak-banyak ada sekarang orang tanya Ustaz, saya belajar tak faham Ustaz. Kita tengok waktu kita belajar macam mana. Adakah kita belajar kitab tu, kita menghormati ulama dulu? Menghormati macam mana? Dah mati dah Ustaz, nak hormat macam mana? Hormat tu dengan kita menghormati dengan penulisan dia. Allah, kitab ni payah tapi aku nak belajar kitab dia. Tak apa. Jangan kita cemuh dia. Allah, payah kitab Jawi ni. Apa pasal ulama dulu buat lagu ni? Kata kat dia. Kita kata kat dia. Dia dengan kita beza apa? Dia tu meninggal dah. Dia tu wali dah. Syekh Daud. Maklum. Dia karamah Allah. Allah Ta'ala bagi karamah pada dia banyak. Kita ni ada karamah ke tak? Tak tahu lagi. Kita ni pandai macam dia, tak tahu lagi.
Kita nak jadi macam dia, wallahualam boleh ke tak? Tiba-tiba kita kata, kita ni payah. Apa pasal dia cakap berhenti, kenapa cakap tak berdiri pun? Ini bahasa dia, bahasa orang dulu, kemudian dia terjemahkan daripada bahasa Arab. Kalau kita kritik dia, seolah kita kritik daripada bahasa Arab. Itu salah satu adab belajar. Adab belajar ni, kita hormat orang dulu buat. Tengok kitab kita belajar universiti dulu. Cuba kalau kitab universiti dulu, kita tak tulis apa-apa. Kita kritik. Contoh doktor kita buat buku. Kita kritik buku apa doktor punya penulisan ni. Payah je. Agak-agak kalau doktor kita dengar, dia marah tak? Marah tak? Marah. Marah tak? Marah. Itu setara dia. Habis ni ulama' dulu lagi lebih lah. Lebih dia lagi. Orang dulu tu lebih baik. Nisbah amalan ibadat lebih baik daripada kita. Tu dia. Makmum tidak ikut imam. Boleh juga. Tapi nak cerita kata dia tak berdiri oleh makmum tu daripada tasyahud awal. Kalau cakap makmum tidak mengikut imam daripada tasyahud awal, jadi tak apa nak sedap mana. Dia Abdul Ghani Jabar tu, dia tulisan dia tu di banyak ni lah. Dia banyak ada, mungkin dia ada dia terjemah tu terlalu umum, terlalu khusus sangat. Tolong betulkan lah. Ni berhenti tu maknanya tak berdiri. Itu yang saya mengaji dengan guru dan tengok daripada kitab Arab. Baik, tengok. Itu salah satu adab kita belajar. Tu kena ingat. Tuan-tuan, puan-puan kena ingat. Kita jumpa kitab ulama' dulu. Hormat Allah. Tiba-tiba ada kat bawah. Ambil letak kat atas. Ambil letak kat atas. Dia berkat. Berkat. Kita belajar tu kitab dulu, insyaAllah berkat. Kita belajar tu berkat tu maksudnya kita jaga dengan adab. Walaupun Syekh Daud meninggal dah, tapi keberkatan penulisan dia tu kita jangan kritik. Jangan kita kritik sikit. Jangan terlintas. Apa kitab dia ni buat payah kat orang. Biar aku dengar lah Ustaz Hurai pun tak apa dah. Jangan cakap gitu. Kita dobit sekali. Hormat. Kita ada buku, hormat. Tulis kat buku ni. Allah, aku belajar kitab ni. Alhamdulillah. Tak sama aku belajar kat universiti dulu. Berkat ni lagi. Berkat kitab ni lagi. Tak sama. Inilah kita nak buat amalan kita sampai akhirat. Baik, tengok. Maka berhenti makmum. Yang ni, maka tidak berdiri oleh makmum daripadanya daripada tasyahud awal. Sebab apa makmum tak berdiri tu? Sebab apa? Supaya ia makmum hendak mensempurnakan tasyahud awalnya. Tu dia. Sebab apa makmum tak berdiri tadi? Kerana dia nak menyempurnakan tasyahud awalnya. Dia duduk tasyahud awal sekali dengan imam. Tapi imam diri dah, dia tak habis lagi. Jenis imam cepat. Contoh. Ya betul Ustaz, nak dapat ilmu maka kena jaga adab guru. Pen pun tak boleh letak atas buku. Yalah. Itu kalau Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki. Saya pernah belajar dulu dengan dia dulu. Dekat Mesir dulu, Allah. Dia tu dipanggil orang syadid. Guru yang syadid, tegas. Straight, kita panggil straight. Guru yang straight. Kalau bahasa Arab panggil syadid. Dia kalau tertidur pun tak boleh. Tertidur pun tak boleh. Tapi tu cara dia lah, cara dia. Kalau letak pen pun tak boleh. Dia memang, kalau guru Syekh Nuri tu memang syadid lah, memang straight lah. Belajar tu rapat-rapat dengan dia. Kalau kita tengok jam pun tak boleh tu. Kalau Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin kalau tengok jam masa tu tengok tak boleh dah, tak ada adab lah tu. Apa sebab tengok jam? Apa sebab kalau kita fikir kata kenapa tak ada adab Ustaz? Tengok jam tu apa sebab? Nak cerita kata tengok jam, masa tu dah habis. Nak bagi tahu pada ustaz, kata dah habis masa dah ustaz. Agak-agak ada adab lah. Tak ada adab lah. Tu cerita dia. Syekh Nuruddin tak boleh tu. Dulu ada dekat mengajar dekat Simpang 3, dia pernah datang sekali. Orang cerita lah. Orang tua tu kaki menunjuk. Dan dia melunjuk saja-saja ke tak tahulah. Melunjuk.
Dia jenis memang melunjuk. Macam melunjuk ke kiblat pula dah. Tak ada adab kan. So dia tengok itu, dia tak jadi nak mengajar. Tak jadi terus mengajar. Dia kata apa? Dia kata, nampaknya ada orang makmum yang ikut ni macam tak ada adab dalam ilmu. Jadi sekali itu saja saya minta maaf. Dia minta maaf. Kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dah. Orang bakal terkejut mengajar 15 minit. Mengajar apa? Dia dah bagi tahu dah. Rupanya orang dah Pak Long tu kaki dia menunjuk dia. Memang jenis kawan tu dah. Bukan kata sakit urat dia saja. Lepas tu kadang setengah orang dia berborak ada Wah, tu tak sedap halu dah. Lepas tu nak panggil lagi ke channel itu, serik pula, perik pula lah. Tu jaga adab lah. Tu dia. Habis. Kemudian, ni tengok. Itu adab lah. Sebab apa? Sebab apa bahawa makmum tadi tu duduk? Sebab apa? Sebab apa tak berdiri oleh makmum tadi? Supaya ia makmum hendak sempurnakan akan tasyahud awalnya. Sebab dia nak sempurnakan tasyahud awal. Lagu tu macam mana hukum dia? Maka tatkala berdiri betul. Maka tatkala berdiri betul. Tulis. Dobek situ. Maka tatkala berdiri betul oleh imam. Bila imam tu... bukan imam, makmum, minta maaf. Maka tatkala berdiri betul oleh makmum. Tambah sikit, oleh makmum. Bila dah umum, bila dah bangun, berdiri betul. Maka didapatkan akan imamnya rokok. Maka didapat, tambah sikit. Maka didapatkan oleh makmum akan imamnya. Maka didapat oleh makmum akan imamnya. Akan imamnya. Tambah sikit lagi. Di dalam keadaan rokok. Di dalam keadaan rokok. Tu dia. Atau hampir oleh rokok. Yang ni atau hampir oleh rokoknya rokok imam. Baik, tengok apa dia nak cerita. Jadi gini, kalau siapa faham lah. Tak faham saya nak buat terang. Makmum mengantuk ustaz, terlelap. Macam tu lah, tak apa, terlelap begitu juga sama. Dah mengantuk, dia terlelap. Ni masalah yang dulu ni. Ni masalah yang dulu, sama juga masalah dia. Tengok terlelap macam mana. Jangan sampai terlebih. Habis dah. Bangun terlelap tu sampai-sampai orang dah habis apa? Dah imam pun dah habis. Tu maklum dah. Tasyahud awal tu lama sangat tu. Dia jangan lebih lah. Jangan lebih daripada kita yang belajar orang masbuk ke. Dah tak adalah kita panggil orang yang masbuk ataupun muafiq. Dah habis semayang lah. Biasa kalau budak-budak dulu gitulah. Waktu semayang, biasa semayang tahajud lah. Dulu waktu kecil-kecil saya dulu lah. Semayang tahajud tu bila, tapi bukan rokok. Sujud. Dia sujud dengan rokok, sedap tidur waktu rokok. Sujud. Tapi bila sujud tu, kita dah tonggil lama dah tidur betul dah. Dia pakai punggung tak tetap dah tu. Batal semayang. Kan ambil semayang balik. Tidur dah. Dia nak kata tidur tak tidur macam mana? Nak kata tidur ni, kita tak dengar apa dah. Memang terlelap sungguh. Tapi kalau nak keadaan punggung kita rapat tu macam tadi, papan punggung kita tetap tak apa. Nampak? Ada pun kalau ustaz, kalau tidur pada ketika waktu apa ustaz? Waktu apa? Waktu sujud ustaz, maklum dah. Kalau tidur habis, batal. Sebab papan punggung terbuka. Jarang orang nak tutup papan punggung, tak ada je ni. Bila dah sujud dia terbuka. Tidur pula. Memang batal macam saya dululah. Waktu kerja kecil dulu, semayang apa? Semayang Qiyamul waktu bulan Ramadan. Berderet tidur. Berderet. Yang peliknya orang tak mau kejut tu. Nak dekat azan subuh baru bangun. Allah Akbar. Nak kata sedap tidur waktu sujud.
Tasyahud awal tak ada puas. Tasyahud awal macam tadilah, terlelap macam tadilah. Terlelap ni orang kata tidurlah. Tak ada masalah. Baik, tengok. Kemudian lagi. Jadi nak cerita apa? Nak cerita apa kat sini? Masalah dia. Nak cerita kata makmum tadi dia membaca Fatihah. Baca Fatihah, minta maaf. Makmum tadi dia baca tasyahud. Dia baca tasyahud, dia nak sempurnakan tasyahud dia. Bila nak sempurnakan tasyahud, imam dah berdiri betul dah. Bila dah habis tasyahud, dia bangun, imam ada dua masalah sini. Sama ada bila tak terkala berdiri, yakni berdiri betul oleh makmum berdiri betul. Bila tak terkala berdiri betul oleh makmum, maka didapat oleh makmum tadi, dapat apa? Akan imamnya pada ketika rokok ataupun hampir rokok. Kalau kita tak habiskan macam awal, lalu ikut perbuatan imam berdiri sama boleh tak? Tak ada masalah. Cuma ni nak cerita masalah. Tak ada, itu tak ada masalah. Itu tak ada isu. Jadi nak ikut imam. Ustaz, tak habis tasyahud awal boleh? Sebab tasyahud awal kita kena maklum. Benda wajib ke benda sunat? Dipanggil sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Jadi kalau nak ikut imam juga, tak ada masalah. Tapi ni nak cerita hukum. Itu tak ada masalah. Kalau ikut imam tak ada masalah. Dia tak habis pun. Sebab tu dia tak ada buat permasalahan kat sini. Sebab apa? Benda tu maklum. Nak ikut imam, ikutlah. Tapi pahala kita, nak kira pahala tu lah masalah. Nak dapat pahala betul 27 tu macam mana? Ni nak cerita kata yang makmum ni dia nak habiskan tasyahud awal. Dia nak habiskan macam tasyahud tu. Ni cerita ni. Tu maklum dah. Nak ikut imam tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita nak tanya, tasyahud awal tu benda wajib ke benda sunat? Dia panggil sunat ab'ad. Tak ada masalah. Yang ni dia nak cerita, dia nak habiskan tasyahud. Kalau ada imam makmum tu nak habiskan tasyahud. Sebab ada juga orang nak habiskan tasyahud awal. Ada, tak ada masalah. Sebab dia tahu hukum. Sebab tu kita kena tahu hukum. Kita kena tahu hukum. Baik, tengok. Kata dia tengok. Jadi imam tu hampir-hampir nak rokok. Ataupun imam tu dah rokok dah. Jawapan dia macam mana? Maka kata Syekh Ramli. Ni kata Imam Ramli. Sama juga jawapan dulu. Ni permasalahan sama. Kalau kata Kak Aini, grup dia sama. Grup dia ni sama dengan yang dulu. Jawapan dia sama dengan permasalahan dulu. Masalah apa? Yang dulu. Permasalahan dulu iaitu pada masalah orang yang tertidur dalam tasyahud dan juga orang yang tersalah dengar daripada imamnya takbiratul ihram. Yang ni pun sama juga jawapannya. Tengok. Dia kata apa? Maka kata Syekh Ramli, ni ada dua khilaf. Kata Syekh Ramli apa? Bermula ia makmum dihubungkan orang muafiq jua. Ini juga. Apa maksudnya? Tulis itu. Bermula ia makmum dihubungkan. Tulis. Yakni dipersamakan hukum. Dipersamakan hukum. Dobit situ. Apa maksud dihubungkan? Yakni dipersamakan hukum akan orang muafiq juga. Dobit situ. Kita jauh ini payah. Anda kena tulis dobit. Jangan pandang enteng-enteng dengan dia. Baik, tengok. Maksudnya apa? Tengok. Diuzurkan ketinggalan. Tulis sikit. Diuzurkan, yakni dimaafkan. Dimaafkan ketinggalan makmum. Dimaafkan ketinggalan makmum daripada imam. Dimaafkan ketinggalan makmum daripada imam. Dimaafkan akan 3 rukun. Minta maaf. Daripada 3 rukun yang tersebut itu. Daripada
tiga rukun yang tersebut itu apa tiga rukun yang tersebut? Iaitu tiga rukun yang panjang. Dobek situ. Nanti orang tanya, apa tiga rukun tersebut? Yang ni tiga rukun yang panjang daripada imamnya. Jadi mengikut pendapat Imam Romli, dia kata apa? Dia katakan orang tu orang muafiq. Tu dipanggil orang-orang muafiq. Nampak? Jadi mengikut pendapat Imam Romli, orang tu dipanggil orang yang muafiq. Okey, bila sebut orang muafiq, apa yang kita faham? Jadi masalah ni begini. Masalah imam dah berdiri. Kita masih tasyahud. Kita habiskan baca tasyahud, bila habis tu kita bangun je, imam nak dekat habis dah. Allahu akbar. Dia rokok. Imam rokok. Bila imam rokok, kita ni buat macam mana? Kita contoh kata kita pilih imam Romli. Bila Imam Romli dikatakan kita orang yang muafiq. Bila muafiq buat macam mana? Macam biasalah. Kena ingat kaedah kita dulu. Daripada awal kita belajar dulu. Apa dia? Iaitu kita membaca Fatihah sehingga dan juga dimaafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang daripada imam. Apa tiga rukun yang panjang? Ni saya ulang balik nak bagi nampak. Imam rokok, kita baca Fatihah lagi. Kemudian imam i'tidal, kita baca Fatihah lagi. Imam sujud yang pertama, Allahu Akbar, kita baca Fatihah lagi. Imam duduk antara dua sujud, kita baca Fatihah lagi. Imam sujud yang kedua, waladdallin amin, Allahu Akbar, kita rokok pula. Itu dikatakan kita dimaafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang daripada imam. Maka rakaat kita tu dikira. Dikira. Nampak lagi? Itu orang muafiq. Kita ambil masalah dulu lagi. Katakan tiba-tiba. Ni kita ulang balik. Sambil-sambil baca ni, sambil-sambil ulang balik. Katakan imam tu dah. Kita tak sempat habis lagi. Jenis imam cepat. Ikut dia tu hukum lain tu. Tak apalah, kita cerita makmum ni. Kita kena tahu hukum untuk diri kita. Imam dah sujud kedua, kita baru baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Duk baca tu lagi. Memang tak ada lah ni, imam dah sujud kedua dah. Lepas tu, di situ ada dua pilihan pada kita. Tu jangan terlupa tu. Perhati jangan terlupa tu. Ada dua pilihan. Pilihan pertama, dikatakan kita boleh niat mufaraqah. Apa maksud niat mufaraqah? Niat kita bercerai daripada imam. Dan kita sembahyang dengan aturan kita sendiri. Sembahyang untuk sendiri. Maksud sembahyang sendiri apa? Kita habiskan baca Fatihah kita macam biasa. Kita teruskan baca Fatihah kita dan kita sembahyang macam biasa. Tapi dia bagi niat mufaraqah lah. Tak boleh ikut imam dah. Satu pilihan. Kalau kita sayang sembahyang jemaah kita, kita mengikut pilihan yang kedua. Apa dia? Kita dah tak sempat dah ni. Imam dah sujud kedua. Pilihan kedua, kita mengikut apa yang imam sedang buat. Apa dia? Imam sujud kedua, kita terus sujud kedua. Habis tak payah rukuk, Ustaz. Tak payah rokok, tak payah i'tidal, tak payah sujud pertama, tak payah duduk antara dua sujud. Terus ikut apa yang imam sedang buat. Tetapi kena ingat, rakaat kita tu dilarangkan. Apa? Sia-sia. Rakaat kita tu sia-sia. Dan apabila imam memberi salam, wajib kita kena tambah satu rakaat lagi. Tu dia. Kena ingat Baik, ni berlaku. Tak silap 3-4 hari lepas. Ni nak ceritalah. Di tempat saya, surau saya ni lah. Di bawah ni, surau apa? Quarters ni. Jadi ada seorang hamba Allah ni. Ada seorang imam tu baca Fatihah. Fatihah dia okey. Tak lari makna. Cuma ada tajwid. Cuma makhraj huruf sahaja. Tak berapa nak. Tak sedap lah.
Tak apa-apa nak ngota, orang kata biasalah. Kita bukan pandai sangat pun tajwid. Tapi dengan kita mengetahui hukum fiqh tu, kita kata kita ikut imam tu sah. I'tiqad kita. Apa i'tiqad? Zon kita kata imam tu sah. Saya lah. Tiba-tiba ada satu hamba Allah ni. Dia pun semayang. Lepas habis semayang tu, tak apalah kan. Saya sebab masbuk, tinggal 1 rakaat. Lepas habis salam, Assalamualaikum. Tiba-tiba saya tak kenal hamba Allah ni. Tiba-tiba hamba Allah ni kata, Ustaz. Orang panggil saya Ustaz. Saya pun tak kenal siapa dia ni. Tapi bukan orang quarters, orang luar. Ustaz, saya nak tanya Ustaz ni. Saya tadi saat ni mufarakah Ustaz dengan imam. Oh. Sebab apa mufarakah? Saya tanya dia balik. Saya tak mau cerita lah. Dia pun imam juga. Tapi kebetulan mak dia ada keluarga kat sini, dia datang lah. Dia pun imam, kebetulan dia pun imam masjid. Saya nak mufarakah Ustaz. Saya tanya sebab apa Ustaz mufarakah? Saya tanya dia. Sebab apa imam mufarakah? Dia kata ada banyak salah tu Ustaz. Oh, salah apa tu? Saya tanya balik lah. Dia tu Ustaz tadi nak mufarakah? Tak ada. Nampak kena betul oleh Ustaz imam tu. Saya kata, yelah nak betulkan apa tu? Yang saya dengar, saya katalah, yang saya dengar, dari segi mungkin tajwid dia mungkin sedikit ada, mungkin dari segi makhraj. Tapi dia tak luput, dia tidak memberi, kita kena ingat, nak niat mufarakah bukan senang. Nak niat mufarakah, imam tu memang kalau baca salah, kata, ihdinas sirah, dia panggil, ihdinas sirah. Panggil sin. Tu, dah suat dia jadi sin, lain. Ataupun lari baris. Ihdina zurah, ataupun dia tinggal rukun, itu lain. Saya tanya kenapa imam, okey, itu masalah tak apalah. Kemudian, masalahnya, ni banyak berlaku ni. Dia walaupun dah niat mufarakah, tapi dia ikut kelakuan imam tu buat. Imam buat apa, dia pun ikut. Ni masalah ni. Dia beritahu saya, Ustaz. Saya tanya, okey, imam mufarakah dah, tak apalah. Itu i'tiqad dia niat mufarakah tak ada masalah. Dia nak niat mufarakah tak ada masalah, boleh. Dia i'tiqad dia gitu, i'tiqad saya sah. I'tiqad dia kata tak sah, tak apalah. Masalah timbul, saya tanya imam ikut kelakuan apa? Saya tanya makmum tadilah. Jemaah saya apa tu yang orang tadi itulah, hamba Allah tu, dia kata, kenapa ikut imam sampai habis sembahyang? Dah tahu mufarakah. Jawapan apa dia kata? Takut fitnah. Itu perbahasan kitab, dia tak bahas fitnah. Saya kata, mam macam ni. Tak timbul kata isu fitnah. Sebab apa? Kalau kita dah niat mufarakah dengan imam, kebarangkalian tu ada banyak masalah yang timbul. Boleh jadi salah satu imam cakap tadi, tak apalah. Boleh jadi kita boleh kata kita orang yang was-was ke, kita boleh cerita kat orang, tak ada masalah apa. Kalau orang yang was-was, kita belajar macam mana? Kalau orang yang gerak-geri lambat, macam mana? Lupa tak? Wajib mufarakah tak? Wajib. Kalau tertinggal dengan imam lebih daripada 2 rukun. Cuba tengok balik, kita belajar dulu. Orang yang kalau kira tak apa. Tapi yang imam tu, dia tak ada baca salah sin pun. Ada salah setengah kira, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ada. Saya pernah belajar kiraat dulu, tak habis, tapi pernahlah belajar kiraat Ibnu Ja'far. Kiraat Hamzah. Pernah belajar Tapi nak cerita kata, kalau nak baca kiraat dalam sembahyang, dia kena war-warkan, iklankan. Tak boleh baca tu itu, tak boleh. Kita gini, dia kiraat, dia tak boleh bersalah dengan hukum. Sembahyang ni dia cerita pasal hukum je. Dia bukan masalah kiraat. Imam tu saya kenal imam tu, tapi cumanya yang makmum tadi tu, masalahnya dia pergi ikut imam juga. Walaupun dia dah mufarakah. Dia ikut kelakuan imam. Imam rokok, dia berokok. Saya tanya, imam ikut macam tu ke? Ustaz, saya ikut. Kalau ikut, maka terbatal sembahyang. Tu kaedah. Sebab apa kita dah kena ingat? Kita kalau dah niat mufarakah, kita mengikut aturan kita sendiri. Tidak ada timbul masalah fitnah tak fitnah tu belakang cerita. Lepas tu dia kata, terima kasih banyak Ustaz. Dia mendapat satu ilmu baru. Alhamdulillah. Dia boleh terima, Alhamdulillah. Tapi saya tengah elok-elok lah. Saya tanya balik,
Kata Imam macam ni. Kalau kita nak niat mufarakah tak ada masalah. Cumanya kita mengikut aturan kita. Bila niat mufarakah apa maksud dia? Kita buat aturan kita sendiri. Tak usah ikut imam. Imam rokok, kita berrokok. Lepas tu nak tunggu imam. Tapi niat mufarakah macam mana? Mufarakah ni kita niat berpisah dengan imam. Bila sebut berpisah dengan imam, kita buat cara kita sendiri lah. Aturan kita sendiri. Ini banyak berlaku. Ada satu masjid di Shah Alam. Saya tak ingat masjid apa nama Allah Selamat. Nama masjid apa? Lupa. Masjid Ubudiyah tak silap. Masjid Ubudiyah. Orang Shah Alam tahu ke? Orang Shah Alam. Pun ada begitu juga. Dia kata, Ustaz, saya niat mufarakah tapi saya mengikut kelakuan imam sampai habis semayang. Tak boleh. Batal semayang. Kita dah niat mufarakah, dah bercerai. Apa kita ikut imam? Itu masalah. Itu berlaku. Itu banyak berlaku di antara jemaah kita. Semayang hajat biasanya niat sendiri. Tapi perkara ikut imam. Sama je. Lebih kurang. Apa itu sunat kan? Semayang hajat. Semayang hajat ni niat sendiri tapi kita ikut imam tak ada masalah. Dia macam saja solat sunat hajat 2 rakaat ikut imam. Tapi biasalah kalau kita ikut imam dah awal tu, maksudnya walaupun kita tak niat ikut imam pun, dia jadi ikut imam dah. Ni masalahnya dia mufarakah pada ketika tengah semayang tu, mufarakah tu lain. Boleh batal semayang, iyalah. Sebab apa kita kata batal semayang? Sebab apa kita kata batal semayang? Sebab dia ikut imam. Kalau ikut imam, dia batal semayang. Nak batal semayang kan kita dah sebut tadi. Kalau kita ikut imam juga dalam aturan tu, padahal dia niat mufarakah. Dan niat mufarakah tiba ikut imam. Jadi bertaarud, berlawanan. Bila berlawanan, batal semayang lah. Tu kena ingat tu. Banyak berlaku. Orang Shah Alam dia tahu. Syekh 19 betul. Saya duduk mengajar tu sebelum PKP sekejap. Dapat jemputan tu dekat 4-5 bulan dah. Bulan kedua tu PKP, lepas tu lalah raid habis. Tapi bagus masjid tu ramai orang. Ramai orang masjid tu. Saya mengajar waktu subuh penuh masjid tu. Tapi bagus. Dia tanya persoalan tu bagus. Saya mengajar pekah situ. Nak cerita kata tu berlaku kena perhati Kita nak jadi imam ni, kita nak jadi makmum, bukan suka-suka hati kita nak niat mufarakah dak. Oh, imam ni baca tak sedap ni. Fatihah dia tak kena. Tanya dulu Fatihah kena tak kena macam mana. Dan sebab tu nanti akan datang, saya habis kitab ni, saya nak mengajar kitab pedoman solat jemaah. Di situ dia ada terangkan. Macam mana dia katakan imam tu kita boleh bermufarakah dengan dia dengan sebab bacaan dia macam mana. Dengan sebab baris salah. Dengan sebab bertukar huruf. Itu semua ada. Jangan kita ukur kata dia ni Fatihah dia, tajwid dia panjang kurang Ustaz. Mat dia kurang. Tak sampai masuk waladdah, betul tak bunyi apa tu mat lazim kalim musaqqal. Contoh, dia tak jadi musaqqal lagi ni. Maka kita mufarakah tak boleh. Nanti dulu, bukan mudah-mudah kita nak mufarakah dengan imam. Itu bahaya Habis itu tengok kitab. Habis. Tu permasalahan berlaku. Dan kata Syekh Ibn Hajar. Jadi kena ingat kalau kita orang yang muafiq, kalau mengikut pendapat Imam Ramli, kita jadi orang yang muafiq. Kalau dah niat mufarakah, boleh ke kita berada dalam saf yang sama dengan makmumnya? Boleh, itulah. Kalau mufarakah ni, masa kita mufarakah maksudnya bukan kita kata kita batalkan semayang. Tak boleh. Niat mufarakah maksudnya apa? Bagus, soalan tu bagus. Alhamdulillah. Mungkin barangkali mungkin ada jemaah yang tak tahu. Apa maksud niat mufarakah? Mufarakah maksudnya kita niat berpisah dengan imam. Bukan maksudnya niat berpisah dengan imam kita semayang kat belakang, tak? Bukan begitu. Maksud niat berpisah dengan imam, kita semayang kat situ juga. Cumanya kita teruskan bacaan kita tadi. Contoh kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam dah sujud kedua dah. Kita tahu dah tak dan dah. Tak dan kita nak habis baca Fatihah. Kemudian kita apa? Aku niat mufarakah dalam hati. Niat mufarakah. Kita berterus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Sampai habis kita baca. Sampai habis kita baca. Habis tu Ustaz, imam tu dah berdiri dah. Tak apalah. Sebab kita dah niat mufarakah. Dia tak ada timbul fitnah. Faraqah. Yafruku.
Berpisah. Faraq. Ingatkan ada khilaf Ustaz. Walaupun makmum dan niat mufarakah, ada yang boleh ikut perbuatan imam. Ada yang kata boleh ikut perbuatan imam. Tak biasa dengar. Dalam kitab Muafiq Masbuk ada yang nipis tu. Saya tak siapa yang kata yang boleh kata ikut imam tu? Kak Zuhaidah kata, ingatkan ada khilaf Ustaz, walaupun makmum dan niat mufarakah, ada yang kata boleh ikut perbuatan imam. Tak boleh ikut perbuatan imam. Sebab kita dah niat mufarakah, kalau ikut perbuatan imam, soalan apa? Soalan kita tak mufarakah lagi, jadi dah berlawanan dah. Tak boleh gitu. Dalam masa dua tu kita buat sekali ikut imam, tak boleh. Mufarakah bermaksud dia, kita buat apa aturan kita sendiri, kita baca kita sendiri. Bukan nanti kita ikut imam, takkan kita ikut imam juga. Contoh kita mufarakah rakaat ketiga, kita masih ikut imam. Rakaat keempat kita habis baca Fatihah, tak habis lagi. Aku ikut imam tiba-tiba jadi orang muafiq pula dah. Tak, bukan begitu, dia tak ada khilaf dah. Itu tak ada khilaf. Yang ada khilaf Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli cuma masalah muafiq dan masbuk, itu sahaja. Kena ingat, khilaf di sini di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli itu hanyalah untuk permasalahan muafiq dan masbuk. Adapun masalah mufarakah itu dah tak ada khilaf dah. Bila mufarakah dah tak ada kata boleh mufarakah tu nak ikut imam. Tak ada. Dia tak ada khilaf dah. Kalau ada sekalipun itu mungkin qaul dhaif. Tapi tak ada, memang tak biasa jumpa lagi lah. Kita mengaji tu tak ada jumpa lagi. Tak ada kita jumpa lagi lah. Baik. Kemudian sikit lagi nak habis. Ada soalan lagi, Ustaz, jika imam baca kuat Fatihah masa solat zuhur, kita tak perlu mufarakah kan? Tak perlu. Dia sebab dia hukum makruh. Dia kena ingat dia hukum makruh. Dia kalau baca kuat waktu zuhur tu, bukan boleh jadi dia terlupa. Dia terlupa. Tak perlu niat mufarakah. Cuma dia terlupa baca Fatihah waktu zuhur. Sebab kita tahu maklum, kalau baca benda yang kita disebut dalam kitab, itu dalam kitab masalah solat berjemaah tu ada sebut. Tak perlu niat mufarakah. Cumanya dikatakan cumanya baca kuat. Sebab dia baca kuat tu, dia kalau kita nyaringkan tu dia panggil makruh. Bila makruh tak dapat pahala. Biasanya dia kalau dia terlupa tiba dia senyap balik, tu tak masalah. Kalau sengaja tu lain, tak ada orang buat pun zuhur. Habis, tengok kitab. Dan kata Syekh Ibn Hajar, sikit lagi nak habis. Tetapi ia makmum yang tersebut, bermula makmum yang tersebut bermula makmum yang tersebut seperti makmum yang ketinggalan dengan tiada uzur. Tulis. Dobit situ, seperti makmum yang ketinggalan daripada imam, seperti makmum yang ketinggalan daripada imam dengan tiada uzur. Dengan tiada uzur. Maksudnya apa? Tak ada uzur dah bila sebut bila imam ikut Imam Ibn Hajar. Tengok ni. Habis nama dia apa? Maka tiada diuzurkan dia melainkan ia orang yang muafiq. Ni tengok. Baik. Kalau mengikut Imam Ibn Hajar, dia kata apa? Dia kata orang tu tidak makmum yang tersebut itu seperti orang yang ketinggalan dengan tiada uzur. Dia panggil orang yang makmum yang masbuk. Maka tiada diuzurkan dia makmum yang tersebut itu melainkan melainkan kelakuan ia. Dia bukan ia tu bagi bukan ia tu. Betul. Qur'an betul. Dia kena memfarakan imam besar dengan imam, makmum kekal dalam saf. Teruskan bacaan dan ikut aturan sendiri. Aturan semayang lah. Tak boleh ikut imam berlawanan. Jika ikut imam lagi batal solat. Yalah, kita dah niat memfarakan, betul ikut imam buat apa lagi? Dah niat memfarakan tapi kita ikut berlawanan, benda tu berlawanan.
Baik tengok. Maka tiada diuzurkan makmum tersebut melainkan barang bagi orang yang muafiq. Bukan ia, tak ada ia. Melainkan barang bagi orang yang muafiq. Situ. Barang tu maknanya kelakuan. Tulis situ. Barang maknanya kelakuan bagi orang yang muafiq. Dia maklum kalau orang yang muafiq dimaafkan. Kalau orang yang masbuk tidak dimaafkan. Tu cerita dia. Tiada diuzurkan melainkan bagi orang yang muafiq. Apa dia? Ia orang yang muafiq. Ia makmum tadi meninggalkan. Ni. Baik. Ia makmum tadi. Makmum apa? Makmum masbuk tadi. Meninggalkan membaca dengan sengaja. Ni masalah lain. Kalau tinggal sengaja, dia kena tinggalkan dengan sengaja. Maka tiada diuzurkan ketinggalan 3 rukun. Ni masalah lain. Baik. Ni masalah maka tiada diuzurkan dia makmum yang tersebut, yakni daripada ketinggalan imam. Melainkan barang bagi orang yang muafiq. Betul tak kitab tu? Melainkan barang yang diuzurkan orang yang muafiq. Lepas tu koma. Ia meninggalkan membaca dengan sengaja. Ingat-ingat, kalau orang muafiq, kalau dia meninggalkan dengan sengaja, orang muafiq. Tengok. Kalau orang muafiq, dia meninggalkan membaca dengan sengaja, tiada diuzurkan ketinggalan 3 rukun. Maka dapat, tengok. Tiada diuzurkan. Baik, tengok. Dia kata tiada diuzurkan. Apa tiada diuzurkan? Maka tiada dimaafkan. Buka. Tengok. Tiada dimaafkan. Tiada diuzurkan, yakni tiada dimaafkan daripada ketinggalan imam akan 3 rukun. Tak dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Tiada diuzurkan. Ini masalah apa? Ini masalah dengan meninggalkan membaca dengan sengaja. Membaca apa? Yakni meninggalkan membaca Fatihah. Tulis itu. Jadi orang yang muafiq, ia meninggalkan membaca dengan sengaja. Melainkan, tiada diuzurkan, melainkan yang diuzurkan, iaitu bagi orang yang muafiq, orang muafiq itu meninggalkan membaca dengan sengaja. Tambah sikit, maka tiada diuzurkan, yakni maka tiada diuzurkan daripada ketinggalan daripada imam 3 rukun. Saya ulang balik, maka tiada diuzurkan daripada ketinggalan daripada imam akan 3 rukun. Jadi itu tak dimaafkan lah. Sebab dia sengaja. Jangan lupa, buat sengaja dulu. Kalau dia sengaja tinggal membaca Fatihah, tak dimaafkan. Dia kena terus ikut imam. Ni masalah, nampak? Masalah ni macam masalah dulu. Siapa ingat lagi masalah ni? Kalau orang yang was-was, orang yang sengaja meninggalkan bacaan Fatihah, apa jawapannya dulu? Dia sebut umum ni, tak dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Bukan dimaafkan, tak dimaafkan. Apa maksud tak dimaafkan? Dia kena ikut imam. Jangan sampai imam sujud yang pertama. Dia kena habiskan juga bacaan Fatihah. Ingat dulu tak masalah? Siapa ingat? Akak ini ingat tak masalah ni? Masalah orang yang was-was, masalah yang gerak-geri lambat, masalah orang yang sengaja tinggal bacaan Fatihah.
Hukum dia apa dulu? Tengok dia ulang balik. Takut-takut kita tu lupa dulu. Sebab tu kata tak dimaafkan. Orang muafiq ni tak dimaafkan sebab apa? Sebab dia sengaja tinggal baca Fatihah. Lepas tu dia baca balik. Dia baca balik tu, kena ingat, jangan sampai imam turun sujud. Sebelum imam sampai sujud, dia kena niat apa? Niat mufarakah. Dia kena niat mufarakah. Kalau tak nak niat mufarakah, nak ikut imam juga, jangan sampai imam, ni akan datang ada bahas dalam kitab. Dia tak ada nak ikut dah. Tak ada nak baca Fatihah, tapi nak ikut, tak selesai baca Fatihah dia. Dia terus ikut imam pada ketika imam i'tidal. Contoh Allahu Akbar. Dia ni orang yang was-was ataupun sengaja. Dia kata, Ustaz, satu boleh niat mufarakah. Kalau nak ikut imam juga boleh tak, Ustaz? Kalau ikut imam, buat apa yang imam sedang lakukan. Lepas tu kita lepas tangan. Sebab apa lepas tangan? Sebab kita ikut imam i'tidal. Sebab apa? Kerana dikira rakaat kita tadi dilarakan sia-sia. Ni masalah lain ni, kena ingat ni. Dia sebut dalam kitab Baijuri. Ni ada sebut kitab ni. Permasalahannya. Asalnya saya nak sebut akan datang, tapi dah sampai masa tu kena sebut lah. Jadi bila imam tu dah berdiri, imam tu dah i'tidal, kita tak baca Fatihah lagi. Maka kita mengikut apa yang imam sedang buat. Kita tak payah rokok dah. Kita lepas tangan, lepas tu kita terus rokok sekali dengan imam. Sebab apa? Sebab dikatakan kita tu, rakaat kita tu dikirakanlah lara. Bila lara, maka kita ikut imam. Sebab apa? Nak dapat jemaah. Tapi kena ingatlah, bila ikut imam tu, selepas imam memberi salam, maka wajib kena tambah satu rakaat lagi. Ni macam masalah tadilah, yang tak sempat dengan 3 imam tadi tu. Makmum waswa wajib ambilkan Fatihah sebelum imam sujud. Jika imam sudah sujud, makmum muafiq kena niat mufarakah. Jika tidak, terbatal. Ya betul. Tu betul. Dia kena niat mufarakah lah. Kena niat mufarakah. Tapi kalau orang tanya, Ustaz, kalau nak ikut imam, kalau ikut imam, dia buat apa yang imam sedang buat. Tapi rakaat dia dilarakan. Tapi masalah tu wajib. Tapi masalahnya dulu tu dia wajib niat mufarakah. Kalau dia nak ambilkan Fatihah juga. Tapi masalah ni jarang-jarang berlaku. Tapi ada berlaku. Ada Baik, tengok. Maka jika dapat tamamkan Fatihahnya. Ia makmum akan Fatihahnya. Satu masalah. Dan rokok ia makmum dahulu daripada imam. Turun kepada sujud. Ni tengok ni. Ni cerita tadi dah betul dah. Nampak dah sampai dah. Jika dia mendapat mentamamkan apa? Mensempurnakan akan Fatihah dia. Dan rokok ia. Dia perokok dahulu daripada imam turun kepada sujud. Bukan dahulu tu dia dulu pada imam. Tak, jangan faham gitu. Maksudnya dia dan rokok ia makmum dahulu, yang ni sempat daripada dahulu tu maksud sempat. Sempat. Lepas tu kita dulu dan rokok ia dahulu, yang ni sebelum pun boleh, sempat pun boleh. Dan rokok ia makmum sebelum daripada imam turun kepada sujud. Jawab dia apa? Tambah sikit lagi. Nescaya didapat akan rakaat bagi makmum tadi. Tulis itu lagi. Nescaya didapatkan akan rakaat bagi makmum tadi. Jadi masalah apa? Ni masalah tadi dulu. Nampak masalah dulu. Macam Kak Zulaida sebut tu. Tengok. Depan tu ada dah. Depan tu ada. Tengok. Satu masalah. Jadi nak cerita apa? Kalau sebelum imam turun sujud, dia kena, kalau dia sempat habis baca Fatihah, dia turun dulu, maka rakaat dia dikira. Atau kalau tak dapat habis baca Fatihah, Ustaz, ni dah ada depan tu. Saya pergi ulang dulu pula. Ni ada dah. Dan jika tiada dapat ia makmum tadi tu,
tamamkan akan Fatihahnya. Dan jika tiada dapat ia makmum, tamam ni sempurna. Dan jika tiada dapat ia makmum, tamamkan, ini sempurnakan akan Fatihahnya, Fatihah makmum. Tak dapat tu dulu, yang ini sebelum, tulis itu. Dulu dengan mana sebelum? Sebelum daripada turun oleh imam kepada sujud. Dia tak dapat sempurnakan bacaan Fatihah dia. Sebelum daripada imam sujud tu, tak sempat. Kata dia apa? Tambah sikit. Nescaya, hendaklah ia, tulis. Nescaya, hendaklah ia, ini wajiblah di atasnya. Hendaklah dengan mana? Wajiblah di atasnya, di atas makmum tadi, oleh niat mufarakah. Wajib niat mufarakah. Kalau tak sempat habis baca Fatihah, sebelum dia tak dapat nak mensempurnakan Fatihah dia sebelum daripada imam pada sujud, turun sujud pertama, wajib dia niat mufarakah. Habis tu, lepas wajib niat mufarakah, kemudian ia makmum tadi lakukan, ini kerjakan, tulis. Lakukan mana? Kerjakan aturan sembahyang dirinya. Ini tentang aturan sembahyang dirinya tu. Aturan sembahyang dirinya. Tu dia. Habis itu. Ini masalah. Habis itu Jadi kemudian dia lakukan aturan sembahyang dirinya. Maka jika ia menyalahi, dia akan hukum yang tersebut. Apa tulis hukum tersebut? Tulis itu. Yakni tiada niat mufarakah. Duk baca juga, tak ada niat mufarakah. Duk baca Fatihah juga, dia tak ada niat mufarakah. Apabila dia tak ada niat mufarakah, nescaya batal sembahyangnya, batal sembahyang dia. Batal sembahyang dia. Ni kena ingat. Ni yang selalu berlaku ni. Duk semat baca Fatihah juga. Tapi dalam kitab Asy-Syabajuri disebut gini. In faragha mimma alaihi wa adraka ruku'a ma'al imam adraka raka'ata. Dan jika selesailah ia makmum tadi daripada perkara wajib yang di atasnya, di atas makmum tadi, dan mendapatlah ia akan rokok serta imam, nescaya mendapat rakaat. Wa in faragha ala mimma alaihi wal imamu fil i'tidal. Ni dah disebut. Wa in hawa ma'hu. Ni masalah yang kita tadi. Di dalam bahasa Arab, wa in lam yafraq mimma alaihi wa adrakal imamah huya lisujudi. Ta'ayyana menentulah ia akan niat mufarakah. Kalau tak niat mufarakah, kalau dia tak turun, batalat salatahu. Itu nescaya batal semayang dia. Batal semayang dia. Tu dia, habis itu. Jadi nak cerita apa di sini? Nak cerita kata masalah ni dia kena niat wajib, niat mufarakah. Kalau tak niat mufarakah, maka terbatal sembahyang dia. Baik, ada satu masalah Ustaz, kalaulah dia tak habis baca Fatihah tadi, dia nak ikut imam. Ni sebut dalam kitab lain ni. Nak ikut imam juga. Dia tak mau niat mufarakah. Tapi dia tak mau habiskan baca Fatihah juga. Kita buat soalan. Tapi nak ikut imam. Macam saya sebut tadi, apabila imam dah i'tidal, kita tak baca Fatihah lagi. Kita ikut apa imam yang sedang buat. Apa dia?
Kita terus ikut imam, tapi jangan kita rokok. Kita lepaskan tangan kita. Kita ikut imam apa yang imam sedang buat apa. Imam tengah i'tidal. Kita i'tidal juga. Habis Fatihah tadi tak habis, Ustaz. Fatihah tadi tak habis. Tapi kita mengikut imam juga. Sebelum imam turun sujud. Cumanya selepas daripada imam memberi salam, wajib kena tambah satu rakaat lagi. Itu tambahan. Itu sebagai tambahan. Saya ulang balik. Jadi masalah hukum ni, orang yang sengaja ni, kalaulah kita kata dia ni, ni masalah ni timbul bagi orang yang tak semua kata tasyahud awal. Ni masalah lain ni. Ni masalah muafiq yang dulu. Ni masalah yang muafiq dulu. Ni dah ada 3 masalah dalam ni, Saudara Haji. Masalah dulu tu, masalah orang yang dia nak habiskan tasyahud. Itu masalah habis dah. Ni pula masalah orang yang meninggalkan membaca dengan sengaja. Ni dia nak ulang balik dulu. Dia tambah sebagai tambahan. Sebagai tambahan. Ada 3 masalah semua ni. Jadi masalah apa 3 masalah? 2 masalah semua. Masalah yang dulu, masalah dia nak sempurnakan bacaan nak sempurnakan tasyahud awal. Dia nak sempurnakan tasyahud awal. Bila nak sempurnakan tasyahud awal, imam dah berdiri. Di situ ada 2 pendapat. Ini saya ulang balik. Pendapat yang pertama, Imam Romli kata orang tu orang yang muwafiq. Satu masalah, satu jawapan. Masalah yang sama juga, orang tu bagi pendapat Imam Ibn Hajar, dia katakan orang tu orang yang masbuk. Habis tu masalah. Kemudian masalah ni pula, masalah orang yang muafiq, dia meninggalkan membaca ini baca Fatihah dengan sengaja. Itu tak diuzurkan ketinggalan. Bukan diuzurkan, bukan dimaafkan, tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Lepas tu keluar 2 jawapan. Kalau tak dimaafkan, apa perlu buat? Kalau dia dapat menghabiskan baca Fatihah dia dan dia sempat sebelum imam turun kepada sujud, yang ni sujud yang pertama, nescaya dia dapat rakaat itu tadi, dia dapat. Jadi imam nak i'tidal, dia duduk baca Fatihah lagi. Sebelum imam turun sujud tu, dia sempat rokok. Maka dikatakan orang itu mendapat rakaat itu tadi. Kalau dia tak sempat baca Fatihah, tadi sempat. Kalau tak dapat sempurnakan baca Fatihah. Kemudian bila tak sempat baca Fatihah, hendaklah, wajiblah di atas dia niat mufaraqah. Sebelum daripada imam turun sujud tu, dia kena niat mufaraqah. Kalau tak niat mufaraqah, maka terbatal sembahyang dia. Kemudian jawapan untuk tambahan, dalam kitab ni saya tengok, kitab Bajuri, kitab Arab, dia kata apa? Kalaulah dia nak ikut imam, tapi dia tak habis baca Fatihah lagi. Tapi dia nak ikut imam. Dia baca Fatihah juga, bukan terus ikut imam waktu sujud, waktu rokok. Pada ketika imam tu dah i'tidal, dia kena buat pilihan. Sama ada nak niat mufaraqah atau wajib. Ataupun dia nak ikut imam, dia terus ikut imam pada ketika i'tidal. Bukan macam i'tidal kata, kita tengah baca Fatihah, Maliki Yaumiddin, imam dah i'tidal. Tak sempat habis Fatihah aku ni. Ikut imam lah. Ikut imam, bukan kata rokok, kemudian bangun balik, tak. Terus mengikut imam apa yang imam sedang buat. Apa dia? Imam tengah i'tidal. Aku dah tak sempat baca Fatihah lah, ikut imam lah. Saat lagi lepas habis imam bagi salam, kena tambah 1 rakaat lagi. Lepas tu dia lepas tangan. Allahu Akbar. Tu masalah dia. Ni banyak orang keliru tu, orang tak tahu bab ni. Orang tak tahu. Orang tak tahu bab ni. Ustaz, nanti kalau orang jemaah kita tengok, pelik betul dia ni. Ada imam dan i'tidal, dia pun lepas tangan dia, ikut imam macam tu juga. Dia kena tahu tu masalah apa tu. Pelik juga, tak pernah tengok orang sembahyang ni. Dia tak rokok, tapi dia terus ikut imam i'tidal. Tiba-tiba dia tanya ustaz, saya pelik ustaz, ada orang tu ustaz,
Rokok tak, tapi i'tidal sekali dengan imam. Kalau orang tanya gitu, kita dah ada jawapan dah. Jawapannya apa? Orang ni masalah apa? Orang yang sengaja meninggal baca Fatihah, ataupun orang yang was-was, ataupun orang tu yang gerak-geri lambat. Tu kena ingatlah masalah tu. Nampak tak? Orang yang gerak-geri lambat. Kita cerita balik ke orang tu. Oh, boleh boleh. Tapi bila boleh, tapi rakaat kita tak dikira. Kita tak dapat rakaat tadi. Kita ikut imam terus. Tapi selepas imam beri salam, wajib kena tambah satu rakaat lagi. Habis itu. Kemudian mengisyaratkan oleh Nazim rahimahullah ta'ala bagi khilaf masail yang 3, yang kemudian dengan katanya. Ni ada masail yang ketiga pula, last. Ni esok kita sambung. Wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takun bighafili. Tu insya-Allah tersambung esok. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi semua faham ya tuan-tuan. Letih ngaji fiqh ni gitulah. Dia kena kaji satu-satu. Kena kaji satu-satu. Tak boleh cepat-cepat kita ni. Faham semua tolong ulang kaji balik apa yang kita dah belajar dulu. InsyaAllah nanti lepas habis kitab ni, saya cuba buat nota. Saya buat nota secara sendiri, nanti suruhlah Kak Zuraidah tulis balik ke macam mana. Jadi kalau nak campur masalah semua ni kena banyak. Kalau tak faham tu boleh tanya, tak ada masalah. Ni benda ni berlaku. Memang kita tak berlaku sekarang, pada kita sekarang tak berlaku. Tapi boleh jadi esok, boleh jadi lepas ni ke bila-bila berlaku. Allah Alam, dalam sepanjang hidup kita boleh jadi ada berlaku pada orang lain ke, pada kita ke. Habis itu. Jadi sekali itu saja, minta maaf. Sejam setengah. Kita dah macam sejam setengah lah selalu. Tak apalah. Jadi sekali itu saja. Saya minta maaf tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian. Kalau ada salah tersilap ataupun terkasar bahasa daripada saya minta maaf. Yang baik itu datang dari Allah SWT, dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan makmula wa sa'adata darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu akbar. Ni Haji tanya apa ni? Wajib buat khulasah. Alhamdulillah. Allahu akbar. InsyaAllah. Buat nota pula kan lepas ni kan. Tunggu habis kitab ni kita buat nota insyaAllah. Jazakallah. Jazakumullah khairan katsira. Allahu akbar.